Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya sama-sama dapat kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah seperti biasa kita menyambung pengajian kita menerusi kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-9, bab yang ke-9, iaitu babu ma jaa fi aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-70. Wa bi sanadina ilal Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala qala fi syama'ilihi, dengan sanad yang bersambung kepada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, berkata beliau dalam hadisnya dengan sanadnya dari Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi thawbani mumassyaqani min kattanin fatamakhata fi ahadihima faqala bakh bakh. Yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan, laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alai fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi yura an-nabi jununan wa ma bi junun wa ma huwa illa al-ju'. Kami bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memakai dua lapis pakaian yang diperbuat daripada kain kalau ikut Arabnya katan. Dalam terjemahan dia kata kain linen. Saya pun tak pastilah betul atau tidak terjemahan ni, tapi katan ini ialah kain yang mana tenunannya itu ditenun dia macam kita anyam tikar tu. Maknanya dia simple sajalah. Kain tu simple, gaya dia tenun tu simple saja. Macam ni tak simple ni kompleks kan. Kain-kain yang kita pakai ni sebab dia ditenun dengan menggunakan mesin kan. Kalau yang ni pun yang ni mungkin kain katan ni, kain yang mana dia dianyam dari benang tu satu naik satu turun, satu naik satu turun, satu naik satu turun, macam kita anyam ketupat lah senang kata. Jadi kain macam ni kain yang simple, mudah koyak, kainnya nipis. Itulah nak bagi tahu betapa zuhudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dicelup dengan tanah liat merah. Allahu akbar. Punyalah zuhud Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehingga kan pencelup kain tu pun dari tanah merah, bukan tanah merah Kelantan. Di sini tulis tanah merah, ada punya tanah merah Kelantan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan, tanah liat merah, tanah liat, tanah selut warna merah, digunakan sebagai pewarna bagi kain yang dipakai oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membuang hingus pada satu daripada dua lapis pakaiannya itu. Selepas itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wah, semacam kata-kata pujian atau pengingkaran. Sekarang Abu Hurairah membuang hingus pada kain linen, padahal dahulu aku melihat diriku sampai tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan
kamar Aisyah disebabkan kelaparan. Ketika itu seseorang datang menginjak, maknanya pijak leherku kerana menyangka aku orang gila, walhal aku hanya kelaparan. Jadi dalam hadis ini Muhammad bin Sirin, iaitu seorang tabi'in, beliau menceritakan tentang pada satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada zaman selepas kewafatan Nabi SAW, Islam pun dah tersebar luas, para sahabat pun mula mempunyai sedikit harta. Jadi pada satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu membersihkan hidung dengan kain linen. Maka ketika itu Abu Hurairah teringat akan dirinya ketika zaman Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah berkata kepada dirinya sendiri, dia kata, wahai Abu Hurairah, amboi, bukan main lagi kamu wahai Abu Hurairah, hari ini kamu membersihkan hidung kamu dengan kain. Maknanya ketika zaman Nabi SAW, perkara itu dirasakan satu kemewahan. Memperolehi kain khusus untuk lap hingus ni, ini satu benda mewah lah pada zaman itu. Jadi tatkala Islam sudah menang, sudah banyak harta rampasan perang datang ke Madinah, para sahabat mendapat harta dari Baitul Mal, harta yang banyak. Jadi mereka teringat keadaan mereka waktu mereka susah. Waktu kita, bila kita senang, jangan sekali-kali kita lupa asal usul kita. Ada di antara kita mungkin dari kampung, mak ayahnya pesawah, petani, peladang, penoreh getah, pekebun dan sebagainya, nelayan. Jangan lupa asal usul tersebut. Abu Hurairah, dia kata, wah Abu Hurairah, amboi Abu Hurairah, hari ini kamu membersihkan hidung kamu dengan kain linen. Sedangkan pada zaman Nabi SAW, kamu pernah tersungkur pengsan di antara mimbar dan juga rumah Sayyidatina Aisyah, yang mana sekarang ni kita panggil sebagai Raudah. Di tengah-tengah Raudah itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah jatuh tersungkur pengsan. Kerana apa? Kerana terlalu lapar. Orang-orang yang datang ketika itu, mereka ingatkan bahawa Abu Hurairah ni gila, dan penyakit gila pada zaman dahulu. Orang-orang Arab ketika itu memahami, yang mereka warisi turun-temurun, ubat untuk menyedarkan orang yang gila atau orang pingsan ialah pijak leher dia. Maka Abu Hurairah dipijak lehernya. Abu Hurairah pun tersedar dan dia kata, aku bukanlah gila, aku begini kerana aku tersangat lapar. Kerana aku tersangat lapar. Jadi inilah keadaan para sahabat Nabi SAW. Nabi kita SAW pun berlapar, para sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun berlapar. Cuma dalam meletakkan hadis ni dalam bab ini, ulama membincangkan apa rasionalnya. Sebab bab ini bertajuk kehidupan Rasulullah SAW, bukannya kehidupan Abu Hurairah. Tapi dibawakan, Imam Tirmizi bawakan hadis tentang kehidupan Abu Hurairah. Maka kata ulama, sebenarnya apa yang berlaku pada Abu Hurairah itu adalah gambaran apa yang berlaku pada kehidupan Nabi SAW. Kerana pemurahnya Nabi SAW, pastinya Nabi SAW tak akan biarkan satu orang sahabat jatuh pingsan kerana lapar berdekatan dengan rumah baginda SAW. Rumah Nabi SAW sebelah tu je. Rumah Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah sebelah Raudah, sebelah Masjid Nabawi yang asal. Raudah tu Masjid Nabawi yang asal, sebelah tu je. Jadi ulama kata, kalaulah begitu keadaan Abu Hurairah, maka dapatlah kita bayangkan bagaimana keadaan zuhudnya Nabi SAW. Kerana kalau Nabi SAW ada harta, ada makanan, pasti dia tidak akan biarkan Abu Hurairah berlaku keadaan begini. Itulah rasionalnya dimasukkan kisah tentang Abu Hurairah di dalam bab ini, supaya kita dapat gambaran bahawasanya kalau Abu Hurairah macam tu, maknanya Nabi kita SAW pun pastinya pada ketika itu Nabi kita SAW pun tidak ada harta, maknanya tak mampu nak memenuhi keperluan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-71, Malik bin Dinar berkata, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wala lahmin illa ala dhafaf. Qala Malik bin Dinar, sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf, faqala ayyatana wala ma'an nas. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun kenyang memakan roti ataupun daging,
kecuali sekiranya makan beramai-ramai bersama tetamu. Malik bin Dinar pun berkata, aku bertanya kepada seorang Badawi, orang Arab Badawi, apa maksud lafaz dhafaf? Orang itu menjawab, maksudnya ialah makanan itu dimakan bersama orang ramai. Dalam hadis ini Malik bin Dinar berkata bahawa Rasulullah SAW tak pernah makan roti ataupun daging sehingga kenyang, sehingga memenuhi perut, melainkan ketika dhafaf. Ketika dhafaf. Jadi Malik bin Dinar, beliau ni zamannya mungkin dah mana kata bahasa Arabnya sudah kurang daripada orang-orang Arab yang asal, maka dia tak tahu apa makna dhafaf. Maka beliau bertanya kepada orang Arab Badawi. Memang Arab Badawi pada zaman dahulu memang mereka ni mempunyai kualiti bahasa Arab yang tinggi. Kerana itulah orang-orang Arab zaman dahulu apabila mereka melahirkan anak, mereka suka untuk hantar anak mereka ke perkampungan. Supaya apa? Supaya anak mereka ni dapat mempelajari bahasa Arab yang berkualiti, bahasa yang baik, bahasa Arab yang baik, yang tak bercampur dengan bahasa lain. Kalau tinggal di Mekah, di tengah-tengah kota Mekah itu adalah tempat persinggahan para peniaga. Jadi orang dari Syam datang, orang dari Yaman datang, orang dari mana-mana datang, Parsi ke apa ke mungkin ada. Jadi bahasa Arabnya itu sudah bercampur baur di antara kabilah dengan kabilah, suku dengan suku dan sebagainya. Makanya orang Arab mereka suka hantar anak mereka ke kampung-kampung supaya diasuh, disusukan dan diasuh oleh orang-orang kampung dan mereka, anak-anak mereka tu terbiasa bercakap bahasa Arab yang asal, bukan bahasa Arab yang bercampur. Maka Malik bin Dinar dia tak faham hadis, maksud lafaz dhafaf yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka Malik bin Dinar tanya, apakah dhafaf? Beliau tanya kepada Arab Badawi. Arab Badawi itu kata maksudnya ialah makan beramai-ramai bersama dengan tetamu. Maka baru faham. Maknanya Nabi kita SAW tidak pernah makan sehingga kenyang, melainkan untuk meraihkan tetamu. Maknanya bila tetamu datang, biasalah tetamu mesti dia akan malu-malu, segan-segan. Bila tuan rumah kata, makanlah, dia akan makan. Dia makan juga, tapi makan tak berapa rancak sangatlah. Maka untuk merancakkan, nak hilangkan rasa segan tetamu tadi, maka Nabi SAW akan makan bersama dengan mereka dan makan bersungguh-sungguh, supaya tetamu pun makan bersungguh-sungguh. Bila tengok tuan rumah pun sempoi kan, maka tetamu pun dia pun mulalah sing-sing lengan. Kan, kalau tidak tak siapa nak kopak nak belah durian tu duk tinggi atas meja kan. Bila tengok tuan rumah pun macam ni maka tetamu pun okey. Bila nampak tuan rumah bersungguh, maka tetamu pun bersungguhlah dalam menjamu selera, hanya kerana nak memuliakan tetamu sahaja. Baginda SAW memecahkan tradisinya. Biasanya Nabi SAW makan ala kadar aja, sekadar nak membolehkan ibadah sahaja. Dalam hadis disebutkan cukuplah beberapa suapan untuk mendirikan tulang belakang. Kata Nabi SAW, cukuplah beberapa suapan untuk kita menegakkan tulang belakang kita. Itu asalnya. Maknanya kata kita ni kalau makan ni sekadar nak membolehkan kita ni bekerja, beribadah dan sebagainya, itu je. Bukannya makan kerana nafsu. Tapi bila nak menjamu tetamu, maka kita disuruh untuk memuliakan tetamu. Maka Nabi SAW makan dengan bersungguh-sungguh. Itulah satu-satunya waktu di mana baginda SAW makan sehingga kenyang, makan bersama dengan tetamu. Itulah makna dhafaf yang disebutkan dalam hadis ini. Ada sebahagian ulama yang mensyarahkan hadis ini, sebab kitab Syama'il ni dia banyak syarah. Ada syarah Mullah Ali Qari, ada syarah Al-Allamah Al-Munawi, ada syarah Al-Imam Ibnu Hajar, dan ada syarah Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ada juga syarah Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, kitabnya Khasail Nabawi sudah pun diterjemahkan lama dah. Dan yang terkini ni ialah Jawabus Sa'il
syarah pada Syama'il. Jadi ada ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini, syarah Syama'il, menyebutkan bahawa dhafaf itu ialah maknanya Nabi sendiri menjadi tetamu. Tetapi pandangan ini tidak tepat. Imam Baijuri menulis dalam syarahnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau kata tak mungkinlah Nabi SAW makan sehingga kenyang tatkala menjadi tetamu, kerana ini adalah sifat pelahap. Sifat pelahap, kan? Kata Imam Baijuri, sifat ni kalau ada pada orang biasa pun kita akan rasa pelik, kita akan mengingkarinya, kita akan tak sukalah, kita akan engkar perkara tersebut, akan tolak perkara tersebut. Kita tak setuju dengan orang yang mana kalau dia jadi tetamu dia makan lahap, kalau dia makan kat rumah dia makan ala kadar. Takkan macam tu. Maka kata Imam Baijuri, kalau orang biasa pun menganggap benda tu negatif lah, benda tu tak elok, takkanlah Nabi kita SAW buat macam tu. Maka tafsiran dhafaf dalam hadis ini yang lebih tepat ialah bukan baginda SAW yang menjadi tetamu, sebaliknya baginda SAW menerima tetamu. Waktu itulah Nabi SAW akan makan dengan bersungguh. Baik, dalam bab ini hanya didatangkan 2 hadis sahaja untuk menggambarkan kehidupan Nabi SAW. Tetapi akan datang ada lagi beberapa bab-bab yang berkenaan juga akan disebutkan bahawa Nabi SAW, ya, ada kalanya 2 bulan dapur baginda SAW tidak berasap, maknanya tak masak apa-apa, hanya baginda SAW dan isterinya makan buah kurma dan juga air. Ada juga dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa Nabi SAW sehari kenyang, sehari tidak kenyang. Sehari kenyang tu bukanlah kenyang macam kita, tapi maknanya sehari makan, sehari lagi tidak makan. Ada riwayat juga menyebutkan bahawa tak kala Nabi SAW diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak tak kalau dijadikan bukit-bukit di sekeliling Mekah ini semuanya daripada emas, ya, dan kau menjadi orang kaya. Maka Nabi SAW menolak. Nabi kita SAW tak terima. Kalau Nabi terimalah ketika itu, kaya raya kita orang Islam, ya, bukit-bukit semua jadi emas. Tapi Nabi kita SAW menolak. Kerana apa? Kata Nabi SAW, aku lebih suka untuk sehari kenyang dan sehari berlapar. Ketika aku kenyang aku akan bersyukur, dan ketika aku lapar aku akan bersabar. Jadi orang mukmin itu kehidupannya, ya, berbolak-balik antara 2 je, tidak ada 3. 2 je, sama ada syukur atau bersabar. Syukur apabila berada dalam nikmat, sabar apabila berada dalam musibah, ujian. Maka Nabi SAW begitu, ya, syukur dan juga sabar, tidak lebih dan tidaklah terlalu kurang, sedang-sedang sahaja. Makanya Nabi SAW, ya, tidak pernah makan sehingga kenyang. Kalau ada riwayat menyebutkan baginda kenyang sekalipun, itu adalah merujuk kepada keadaan tertentu, seperti, ya, menjadi tuan rumah, menjamu makan pada orang yang menjadi tetamu baginda SAW. Ataupun kenyang yang dimaksudkan itu ialah kenyang bukan seperti mana yang kita faham, tetapi kenyang tu maknanya makan lebih sikit lah daripada hari kebiasaan. Makan lebih sikit daripada hari kebiasaan. Bukan macam kita ni definisi kenyang ni sampai terduduk, tersandar, sendawa, tu baru kenyang. Baru dikatakan kenyang. Bukan begitu, kan? Baik, bab yang ke-10, babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan riwayat yang datang tentang khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam terjemahan ini dikata kasut, tapi sebenarnya dia bukanlah kasut. Terjemahan yang betul khuf ni ialah stokin kulit. Di antara pakaian yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah khuf, iaitu sejenis stokin tapi diperbuat daripada kulit, bukan daripada kain, ya. Maka oleh kerana itu khuf itu di terjemahannya lebih tepat, gambarannya ialah stokin, dia bukannya kasut. Sebab orang yang pakai khuf pun mereka akan pakai capal. Jadi kalau khuf tu diterjemahkan daripada kasut, mana ada orang pakai kasut kemudian pakai capal? Tak kena, tak sesuai.
kan. Jadi kalau pakai stokin kemudian pakai capal, itu ya ada. Tapi kalau pakai kasut kemudian pakai capal pula, tak ada orang buat lagi lah setakat ni. Jadi khuf ni dia peranannya seperti stokin sahaja. Dah kalau pakai khuf sekalipun masih lagi boleh pakai capal di luar, di bahagian luar. Baik, kita tengok hadisnya. Hadis yang ke-72, Buraidah berkata, annan najashiya ahda lin nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadain sarijain falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima. Sesungguhnya Raja An-Najashi menghadiahkan sepasang khuf hitam pekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sepasang khuf itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan hanya menyapu air ke atas khuf itu, yakni tidak membasuh kaki dan tanpa menanggalkan khuf. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan khuf oleh An-Najashi. An-Najashi ni siapa dia? Iaitu raja yang menguasai Habsyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah, di mana dalam perjanjian Hudaibiyah itu termaktub persetujuan antara Nabi SAW dengan musyrikin Mekah bahawa tidak boleh mengangkat senjata. Kita dah tak boleh perang, antara orang Islam dengan orang kafir Mekah, ya, tidak ada lagi perang lepas ni. Semua kedua-dua mestilah dengan aman, maknanya tidak akan ada lagi pertempuran. Tapi lepas tu ada lagi pertempuran kerana orang-orang Mekah, orang musyrikin Mekah, mereka melanggar janji, maka akhirnya berlaku juga pertempuran. Tetapi pada awalnya perjanjian itu dipatuhi, tak ada perang. Maka kesempatan yang ada itu, bila kata tak boleh perang, sahabat pada awalnya menganggap ini benda negatif. Bila tak ada perang, tak ada jihad, jadi macam mana kita nak mengembangkan Islam? Tapi Nabi SAW menganggap perjanjian Hudaibiyah yang dianggap berat sebelah oleh sahabat itu benda positif. Bila kata tak boleh perang, maka makna baguslah. Nabi SAW bebas melakukan dakwah tanpa ada apa-apa serangan daripada musuh. Benda pandang positif, kan? Kena pandang positif. Maka kesempatan itu diambil oleh Nabi SAW untuk menulis surat, menghantar surat dakwah kepada Habsyah, pemerintah Habsyah, iaitu Najashi, pemerintah Rom, iaitu Kaisar, pemerintah Parsi, iaitu Kisra, dan juga pemerintah Mesir, iaitu Muqawqis. Jadi kesemua mereka itu tak masuk Islam, melainkan satu orang saja, iaitu Najashi sahaja yang masuk Islam. Tatkala Najashi meninggal dunia, Nabi SAW kumpulkan para sahabat di luar masjid untuk menunaikan solat jenazah ghaib. Dan itulah dia hadis ataupun dalil bagi mazhab kita yang mengatakan adanya solat jenazah ghaib. Kerana peristiwa itu. Kalau tidak, tak adalah kita buat solat jenazah ghaib, ya. Dan oleh kerana hadis tu lain daripada lain, ya, tak pernah Nabi SAW buat solat jenazah ghaib kemudian buat pula di luar masjid, maka banyaklah khilaf dari segi fiqh yang berlaku. Mazhab Hanafi kata, solat jenazah ni kena buat di luar masjid, Mazhab Hanafi menganggap mayat atau jenazah ni dia najis, sama hukumnya seperti bangkai ni kalau dah mati, binatang kalau mati tanpa disembelih, bangkai, jadi bangkai najis. Maka kerana itu Nabi SAW solat jenazah di luar. Mazhab Syafi'i kata tak, mana ada jenazah, lagipun jenazah manusia bukan najis. Kalau ada sekalipun, Nabi SAW bukannya buat solat jenazah kerana di luar kerana najis, tapi kerana ramai orang ketika itu. Dan dari segi solat jenazah pula, mazhab Hanafi kata tak ada, solat jenazah ghaib tak ada. Waktu itu kata mereka, ya, didatangkan jenazah Najashi itu secara ghaib. Nabi SAW bukan solat jenazah ghaib, hakikatnya di depan Nabi SAW tu ada jenazah. Sahabat tak nampak, tapi Nabi SAW nampak, Allah bawakan. Jadi bukan solat jenazah ghaib, solat jenazah biasa. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i kata tidak,
tak ada dalil yang menunjukkan begitu, itu hanya andaian saja. Makanya mazhab Syafi'i kata adanya solat jenazah ghaib. Hanafi kata tak ada solat jenazah ghaib, itu khas untuk jenazah Najasyi sahaja. Dari segi dalam atau luar masjid, mazhab Syafi'i kata boleh je solat jenazah dalam masjid, tak ada masalah, kerana badan manusia bukan najis. Bukannya jasad manusia yang dah mati bukan najis. Hanafi kata najis, kerana itu solat jenazah di luar. Sebab tu kalau kita tengok di India, Pakistan, kalau ada orang mati dia semayang di luar, bukan di dalam masjid. Semayang jenazah di luar masjid. Kita mazhab Syafi'i semayang jenazah di dalam. Syukurlah tuan-tuan, syukur. Sebab apa? Sejuk. Semayang jenazah dalam masjid sejuk lah, aircon, kipas. Kalau di luar, ambil kena pula jenazah tu lepas zuhur baru semayang jenazah. Jadinya Najasyi ni, oleh kerana dia baik dengan Nabi SAW, walaupun tak pernah jumpa, tetapi baik, maka Najasyi ini hadiahkan, dia utuskan hadiah, hantar hadiah kepada Nabi SAW. Antaranya ialah sepasang khuf, stokil yang diperbuat daripada kulit. Maka Nabi SAW memakainya dan mengambil wuduk. Dan ketika mengambil wuduk, Nabi SAW tak basuh kaki pun, hanya sapu sahaja. Daripada hadis ni diambil hukum tentang hukum menyapu khuf. Orang yang mana sebelum dipakai khuf, dia sudah berada dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci, maka apabila wuduknya batal, dia nak ambil wuduk semula, maka dia tidak diwajibkan untuk membasuh kaki, hanya basahkan tangan dan sapu sahaja di atas khuf. Sapu saja di atas khuf, bukan bawah, atas khuf yang wajib. Bawah boleh juga sapu, tak ada masalah nak sapu bawah pun, tepi ke, tapi yang wajibnya ialah atas sahaja. Atas sahaja. Ya, maka kerana adanya peristiwa ini, maka dapatlah kita mengambil pengajaran. Kita di Malaysia ni mungkin tak ada sangatlah kita nampak, memang rasanya susah sangatlah nak nampak orang pakai khuf, kan? Dulu berapa tahun lepas, 10 tahun lepas kot, masa saya jadi imam di Surah An-Nur, ada Syekh Arab yang datang Malaysia, dia apa ni, dia dijemput khas, dia nak beli khuf sebab dia kata tak tahan, sejuk. Dia kata apa ni, surau-surau di Bangi ni kuat aircon, dia kata. Lagi-lagi Surah An-Nur, An-Nur memanglah tuan-tuan puan yang main, kalau pakai macam ni memang balik demam lah, sejuk. Jadi dia pun kata, mana saya nak beli khuf, kat mana? Saya tak tahu tempat lain. Yang saya tahu dekat Masjid Sri Petaling. Saya bawa dia pergi Masjid Sri Petaling. Sampai kat Masjid Sri Petaling, dia pun try lah pakai khuf, tak muat. Tak muat. Kaki orang Arab besar tuan-tuan, besar-besar kaki dia, tak ada satu saiz pun yang muat dengan dia. Akhirnya tak beli, tak jadi beli. Dia beli tapi tak pakai, kalau tak silap. Dia beli tapi dia tak pakai, sebab ketat. Jadi susah kita nak tengok orang kita pakai khuf, sebab nampak macam tak ada keperluan sangat. Tapi kalau kita berada di negara yang ada 4 musim, waktu musim sejuk memang khuf sangat berguna. Sebab ialah kulit, bila kulit ni panas, kan? Saya masa di Mesir, saya bawa khuf, beli kat Sri Petaling ke, ataupun kirim daripada kawan yang apa ni, yang pergi keluar ke Pakistan. Pakistan punya khuf lagi bagus, dia banyak pilihan, tebal, kemudian dia ada zip di tepi, itu ada zip, so dia lebih ketat, kan? Bila kita pakai itu, kita sendatkan dia, kita zip, jadi ketat. Jadi bila musim sejuk di Mesir, kita tak perlu lagi nak basuh kaki, sapu saja di atas. Tetapi bila dah cukup 3 hari, kena buka, ambil wuduk, basuh kaki macam biasa. Dia 3 hari, 1 hari untuk orang yang tidak bermusafir, 3 hari untuk orang yang bermusafir. Hadis yang ke-73, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma an Amirin wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma amla. Dihyah menghadiahkan sepasang khuf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memakainya. Amir Asy-Sya'bi melaporkan sebagai tambahan daripada hadis di atas, dan baju jubah. Maknanya
Ada riwayat kata Dihyah hanya menghadiahkan khuf sahaja, tapi riwayat Amir menambahkan khuf dan juga sehelai baju, sehelai jubah. Rasulullah SAW memakai sepasang kasut itu, sepasang khuf itu sampai koyak. Baginda tidak mengetahui adakah kulit kasut, dia penterjemah ni dia terjemah kasut, adakah kulit khuf itu daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Ya, dalam hadis ni menunjukkan bahawa Nabi kita SAW begitu menghargai pemberian orang. Khuf itu dipakai sehingga koyak barulah ditinggalkan. Ini memang kebiasaan Nabi SAW. Baginda SAW bila memakai pakaian, baginda SAW akan manfaatkan betul-betul nikmat yang Allah bagi. Selagi tak koyak, selagi itulah dipakai. Hatta walaupun koyak sekalipun ditampal sehingga memang dah tak boleh pakai sangat, barulah Nabi SAW dapatkan yang baru. Jadi khuf itu dipakai sehingga koyak, menandakan betapa Nabi SAW menghargai nikmat, dan juga nikmat daripada Allah dan hadiah daripada manusia. Itu tanda kita menghargai, kita pakai. Kadang-kadang orang hadiahkan kita macam ni, rida, serban, kita tak pakai, maka orang rasa kan, bila dia nak pakai ni, saya bagi kepada dia, dia tak pakai-pakai pun. Jadi kena hargailah. Melainkan kalau memang tak boleh pakai. Contohnya dia ada seorang hamba Allah, dia bagi jubah pada saya, kan, jubah tu memang tak dipakai, nak macam mana, sendat kan. Dia tak tahu agaknya imam dia gemuk kan, dah berisi. Dulu masa bujang-bujang kurus lah. Kemudian ada juga yang bagi serban. Serban ni pun pemberian orang balik umrah dan sebagainya. Tanda kita menghargai pemberian orang, kita pakailah apa yang dia bagi. Maka Nabi SAW memakai khuf tersebut dalam keadaan tidak mengetahui khuf itu, kulit itu memang kulit yang halal. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan bahawa khuf yang dipakai oleh Nabi SAW diperbuat daripada kulit lembu. Kulit lembu. Jadi kulit lembu ni, kalau kulit lembu ni tebal tuan-tuan, keras, dia bukan macam kulit kambing. Kalau khuf yang saya punya di rumah tu, dia kulit kambing, okey lagi. Kalau lembu ni, tapi itulah yang disebut dalam riwayat Abu Dzar, yang dicatatkan dalam syarah hadis ini oleh Imam Baijuri. Dia kata kulit lembu. Wallahu alam, mungkin adalah proses tertentu, cara-cara nak buatkan kulit tu bertahan jadi lembut ke. Zaman dulu mungkin ada cara dia ke, wallahu alam, kita tak tahu. Ataupun kulit lembu tu pun dinipiskan lagi ke sehingga jadi selesa untuk pemakainya, wallahu alam. Tapi itulah yang ada dalam riwayat. Cuma nak bagi tahunya, Nabi SAW pakai barang kulit tersebut tanpa mengetahui kulit yang digunakan itu, haiwannya tadi itu disembelih atau tidak. Haiwan lembu lah katakan, kalau dia tak sembelih, maknanya apa nama, dia bangkai. Maka di sini kata ulama, antaranya Imam Baijuri menyebutkan bahawa daripada hadis ni dapat diambil hukum bahawasanya pakaian, kalau sekiranya kita tak tahu statusnya sama ada dia suci atau tidak, maka hukumnya adalah suci. Contoh, kita beli baju dari China kan, baju coat dari China ke, Japan ke, Korea ke, kita tak tahu entah masa dia buat tu dia pegang sop babi ke apa kan, sop babi tengah dia makan waktu lunch, mungkin terpercik ke dekat baju yang kita pakai tu kan. Itu semua andaian sahaja. Dari segi fiqahnya, selagi mana kita tidak mengetahui kenajisan sesuatu pakaian, maka hukumnya adalah suci. Tak tahu kan, tak tahu suci lah. Kalau tahu ya barulah dikira najis kan, barulah diketahui itu najis. Contoh, kita hantar pakaian kita untuk di alter, alter tahu kan, di alter, diubah suai atau dijahit oleh penjahit, tukang jahit yang bukan Islam. Kita pun datang nak ambil baju tadi kan, kita datang waktu tu tengah makan, waktu tu dia tengah makan. Oh, sudah datang ke? Okey, saya pergi. Dia pun ambil baju kita, masuk dalam plastik. Okey, RM30 dia kata. RM30. Tangan dia tu masih basah dengan makanan tadi, sop lah contohnya kan. Dia tanya makan apa tadi? Sop babi. Bila tahu, baju tu kena samak. Tapi kalau dia tak tanya, dia diam je. Diam, jangan tanya. Balik je.
maka dari segi fiqahnya dikira suci. Dari segi fiqahnya dikira suci, sebab sesuatu itu tidak dihukumkan najis melainkan memang terbukti najis. Memang terbukti najis. Maka hadis ini menjadi dasar hukum dari segi fiqh, dari segi kesucian pakaian yang tidak diketahui statusnya. Sebab Nabi kita SAW relax sahaja pakai khuf dalam keadaan tak tahu apakah status kulit yang digunakan untuk membuat khuf tersebut. Wallahu alam, itulah yang dapat kita kongsikan dua bab pada malam ni. Pertama ialah bab tentang kehidupan Nabi SAW. Yang kedua ialah bab tentang khuf, iaitu seperti stokin kulit yang dipakai oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran, dapat kita amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.